Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Hafizi Al-Hafiz dan insya-Allah hari ini kita akan membongkar di sebalik 114 nama-nama surah. Kita akan membincangkan surah yang ke-80 daripada 114 nama-nama surah, iaitu surah Abasa. Nak tahu apa yang kita akan bincangkan dalam surah Abasa? Sama-sama kita dengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sahabat-sahabat yang berada di luar sana? Semua sihat Alhamdulillah di musim-musim raya ni hari ni rasanya masuk ke 6 Syawal. InsyaAllah hari yang ke-6 Syawal mungkin mood-mood raya masih ada dan harapnya momentum ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan masih lagi ada pada diri kita untuk kita teruskan pada bulan-bulan akan datang. Kita teruskan beramal untuk bulan-bulan akan datang dengan ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat teruskan pada bulan-bulan yang sekarang ini dan juga yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebelum tu mohon respon bantuan daripada sahabat-sahabat yang berada di luar sana. Adakah suara saya dengar jelas ataupun tidak? Mungkin boleh tolong bantu saya komen di ruang komen. Yang ada bersama dengan saya hari ini, cuba komen sikit supaya kita harapkan supaya perjalanan live kita pada hari ini berjalan dengan lancar, clear, semua dapat dengar dengan jelas. Kalau jelas, tolong bantu saya komen di ruangan komen jelas. InsyaAllah harapnya ramailah yang bersama dengan kita pada pagi ini. Walaupun mungkin yang ada dalam perjalanan pulang ke kampung ataupun dari kampung pulang ke bandar. Maklumlah Sabtu Ahad ni kan nak mula dah untuk kita buat persiapan untuk bekerja pada minggu hadapan dan sebagainya. Ada yang masuk belajar dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan semuanya sentiasa berada dalam keadaan yang selamat, yang sihat dan juga mudah-mudahan selamat dalam perjalanan insya-Allah. Syukri Jabar kata jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT hari ini kita dapat bersama-sama dalam perkongsian kita seperti biasa dan saya harapkan jangan lupa untuk anda semua tekan butang like, komen apa sahaja yang anda nak dan kalau ada sebarang persoalan, kalau ada sebarang pandangan, nota-nota dalam kita punya live pada hari ini boleh tulis dalam komen dan saya harapkan agar semua dapat sharekan live kita kepada sahabat-sahabat kita di luar sana supaya hari ini perbincangan kita tentang surah Abasa dapat manfaat bukan sahaja untuk kita tetapi juga untuk orang lain. InsyaAllah mudah-mudahan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini kita akan membincangkan surah yang ke-80 daripada 114 nama-nama surah dan kita dah masuk ke juzuk yang ke-30 iaitu hari ini kita akan sama-sama membincangkan surah Abasa. Abasa Alhamdulillah, bacalah kata Alhamdulillah je lah Ustaz. Alhamdulillah. Jangan lupa terus tekan butang like, sharekan seluas-luasnya, komen, mentionkan sahabat-sahabat kita di ruangan komen
supaya mereka sedar yang hari ini ada perkongsian untuk kita sama-sama bincangkan tentang surah Abasa. InsyaAllah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sama-sama membincangkan tentang 3 perkara utama. Yang pertama berkenaan dengan 8 fakta surah Abasa. Kemudian kita cuba menelusuri di sebalik nama surah Abasa ni apakah cerita dia, apakah kronologi dia dan sebagainya. Dan yang ketiga, pengajaran surah Abasa yang kita boleh sama-sama ambil untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kemudian, tanpa buang masa, kita nak tengok 8 fakta surah Abasa. Yang pertama, surah Abasa bermaksud dia yang bermasam muka. Siapakah yang bermasam muka ni? Adakah ia ada kaitan dengan Nabi? Ataupun adakah ia berkaitan dengan sahabat? Nanti kita akan tengok. Dan surah Abasa merupakan surah yang ke-80 daripada 114 nama-nama surah. Status surah ini adalah surah Makkiyah. Ia diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Terletak pada juzuk yang ke-30, muka surat 585, dan surah Abasa ni dia ngam-ngam satu muka surat. So kalau kita boleh tengok, dia memang penuh daripada atas hinggalah ke bawah sekali, itu penuh dengan surah Abasa pada muka surat 585. Jadi sahabat-sahabat yang bersama dengan saya boleh capai-capai dah Al-Quran yang ada di sekitar kita ni, ataupun pergilah sekejap ke bilik ke tempat simpanan Al-Quran kita tu untuk kita ambil Al-Quran yang ada terjemahan sebaiknya, untuk kita sama belik-belik sambil-sambil tengok-tengok ayat-ayat dalam surah Abasa dan juga terjemahan-terjemahannya. Jumlah ayat sebanyak 42 ayat, dan surah Abasa mengandungi 133 perkataan dan mengandungi 533 huruf. Ni. Cuba tolong tulis sikit jumlah perkataan dan jumlah huruf di ruangan komen, supaya sahabat-sahabat kita pun lebih teruja kan bila dapat tahu benda-benda yang jarang kita tahu ni kan. Kalau muka surat tu kita dah biasa dengar. Ayat pun kita boleh tengok sendiri dalam Quran. Tetapi kita jarang buat perkiraan. Oh, rupanya surah Abasa ni mempunyai 133 perkataan dan mengandungi 533 huruf. Kemudian kita tengok di sebalik nama surah. Surah Abasa, sebelum kita pergi ke surah Abasa ni, sahabat-sahabat yang berada bersama dengan saya pada pagi ini, sebenarnya bila mana kita sebut tentang sesuatu nama surah, selalunya nama surah itu dia ambil daripada ayat ataupun perkataan yang ada di dalam surah tersebut. Cuba sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ni, cuba komen sikitlah dengan komen, pada ayat keberapa ada perkataan Abasa dalam surah ini. Ayat keberapa? Cuba carilah. Mungkin ayat ke-10 ke, ayat ke-20 ke. Cuba bantu saya komen sikit supaya sahabat-sahabat kita pun cuba buat kajian sikit kan, research sikit kan, semak-semak sikit. Sama ada ataupun tidak perkataan Abasa dalam surah ini. Kalau ada, pada ayat berapa? Kalau tak ada, mentionkanlah. Tak ada, kita tak jumpa lah Ustaz surah Abasa ni. Tak ada perkataan Abasa pun. Kita boleh tengok dan teliti sama-sama. Mungkin boleh buka muka surat 585. Boleh bantu saya komen sambil-sambil tu. Dan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, surah ini dinamakan Abasa kerana mengambil daripada perkataan Abasa dalam ayat pertama. Ini dalam buku, siapa yang ada buku di sebalik 114 nama-nama surah ini, dia dah tahu jawapan dia dah. Memang rupanya Ustaz, ada dalam surah ini perkataan Abasa. Iaitu dah tulis terang-terang dah ayat yang pertama. Bermaksud apa? Dia yang bermasam muka. Jadi kalau nak buka buku ni maksud apa Ustaz? Ustaz dah tulis dah ni besarkan sikit lah Dah tulis dah. Pada muka surat 168 dan juga 169. Boleh buka lah siap-siap Dan kemudian kalau kita tengok apa lagi yang diceritakan dalam surah ini,
Dan surah ini sebenarnya dia menegur tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermasam muka dan memalingkan mukanya daripada Ummu Maktum, seorang buta yang meminta baginda membacakan Al-Quran kepadanya. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita kena tahu Abasa ni sebenarnya dia bukanlah sesuatu tindakan yang benar-benar Nabi ni memalingkan mukanya. Tetapi dia seumpama kalau kita ikut istilah bahasa ni, Nabi mengerutkan dahi dia. Nabi mengerutkan dahinya macam seolah-olah tidak senang. Sebab ketika ini sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Nabi mendapat peluang untuk berdakwah, berbicara, bercakap, menyampaikan tentang agama kepada pembesar Quraisy, kepada Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, kepada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan sebagainya. Dan ketika itu, bila mana Nabi ada peluang untuk bercakap dengan golongan-golongan pembesar ni kan, jadi Nabi cakap dengan bersungguh-sungguh lah. Nabi nak sampaikan bersungguh-sungguh. Sebab inilah peluang Nabi bila mana nak berjaya berdakwah dengan pembesar Quraisy, mudah-mudahan ramai orang yang turut follow dia. Sebab pembesar Quraisy ni macam yalah orang-orang pemimpin tempatan lah kan. Kalau kita sekarang ni macam influencer, macam orang yang insta famous dan sebagainya. Kalau berjaya mereka ni beriman, masuk agama Islam, maka ramai yang followers dia ni turut serta dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu inilah peluang yang Nabi nak gunakan. Tetapi waktu itu juga datanglah Abdullah bin Ummi Maktum ni. Dia nak minta Nabi SAW bacakan Al-Quran. Bertanya soalan tentang Al-Quran kepada baginda SAW. Dan ketika itu Nabi, dia bila mana Abdullah bin Ummi Maktum ni balik-balik tanya soalan yang pelbagai, minta yang macam-macam kepada Nabi. Jadi Nabi macam dia berkerut sikit, macam tak senang. Kemudian Nabi terus sambung semula dakwah Nabi kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dan ketika itu, Nabi ditegur oleh Allah SWT. Dan sahabat-sahabat kena faham tau, respon Abasa ni, bermasam muka ini, dia adalah satu respon yang bukan disengajakan. Ia adalah satu respon yang tak tanpa sengajalah itu berlaku. Dan akhirnya kalau kita tengok bila mana Nabi SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ia bukan bermakna Nabi ini buat salah. Kalau kita kan ditegur orang, maknanya kita memang salah. Contoh kita ni suami ditegur oleh isteri. Jadi memang kita tahu kita ni ada salah dan silap. Begitu juga kalau isteri tu dinasihati dan ditegur oleh suami, memang suami nampak yang isteri buat silap. Jadi dia tanya, ditegur dan sebagainya. Memang kita buat salah dan silap. Tetapi dalam konteks Nabi SAW, Nabi buat perkara yang betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat semua yang dah bersama dengan saya hari ini kena faham betul-betul. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu Wa Taala menegur Nabi SAW bukan kerana Nabi silap. Nabi dah buat perkara yang betul sebab Nabi sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Ini memang diseru oleh Allah SWT untuk kita berdakwah. Dan ia juga telah dilakukan oleh Nabi Musa. Kalau kita tengok pada surah yang sebelum ni kan, surah An-Nazi'at, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nabi Musa pergi, diseru untuk pergilah. Idhhab ila fir'aun. Berdakwahlah kepada Fir'aun. Siapa Fir'aun ni? Fir'aun ni raja, Fir'aun ni ketua, Fir'aun ni ramai followers dia. Memang kalaulah Fir'aun ni beriman kepada Allah, semua pengikutnya confirm beriman kepada Allah juga. Jadi ini peluang. Dan sebab itulah Nabi Musa pergi berdakwah kepada Fir'aun. Sebab itu adalah sasaran dakwah yang paling berpotensi. Sekiranya dia masuk Islam, beriman, maka ramai juga yang akan masuk Islam. Walaupun kita tahu yang Fir'aun ni memang sedahsyat-dahsyat
orang lah kan, dialah orang yang paling zalim, mengaku sebagai Tuhan, dan juga mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak, pengikut yang sangat ramai, pangkat yang sangat tinggi, kedudukan yang juga mulia dan sangat tinggi, sehingga kan pelbagai kelebihan-kelebihan yang ada padanya menyebabkan dia rasa dia inilah Tuhan yang lebih hebat daripada Allah SWT. Dan sebab itulah Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun. Sebab seruan Allah menyeru supaya pergilah kepada Fir'aun ni, dia paling potensi. Kalaulah sedangkan Allah tahu Fir'aun ni confirmnya tak beriman kan. Tetapi itulah yang perlu dilakukan oleh seorang Nabi. Menyampaikan dakwah. Dan Nabi SAW mencontohi seruan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa AS kepada orang yang mempunyai kedudukan. Sebab tu Nabi menyampaikan dakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dan ketika ini Abdullah bin Maktum ni dia sudah beriman pada Allah, kepada Nabi dan kepada Allah SWT ketika ini. Jadi apa yang berlaku, seolah-olah perkara ini bukannya sebenarnya salah Nabi, sebab Nabi dah buat benda betul, dia dah berdakwah. Cuma Allah tegur untuk Nabi buat benda yang lebih betul. Bukan salah kepada betul, tapi Nabi buat benda betul, cuma Nabi ditegur oleh Allah untuk buat benda yang lebih betul. Lebih betul. Dan begitu juga sebenarnya yang tersilap pada keadaan ini adalah Abdullah bin Umi Maktum. Sebab dia punya timing dia wrong time. Dia tersilap masa, tersilap timing. Dia tanya benda-benda tu kepada Nabi ketika Nabi sedang berdakwah. Sepatutnya ada masa yang lebih sesuai untuk ditanya kepada Nabi. Namun Nabi kata, Allah menegur Nabi SAW supaya kau buat benda betul lah, tapi lebih betul kau layanlah apa yang ditanya oleh Abdullah bin Umi Maktum. Layanlah. Layan dia. Maksudnya respon terhadap persoalan dia, keinginan dia. Walaupun dia sudah beriman, walaupun dia tu seorang buta, seorang buta ni seorang buta, tapi Allah menyuruh layanlah dia. Responlah terhadap permintaan dan persoalan yang diminta kepada kau. Walaupun ketika itu kau sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Dan kat situ kita tengoklah. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok ketika itu, ni yang mana saya ceritalah. Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kalau ada buku 114 ni, di sebalik 114 boleh baca lah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang berdakwah kepada seorang pembesar Quraisy yang mengajak untuk melanggar Islam. Tindakan baginda itu mendapat teguran dari Allah SWT. Ini yang kita dah ceritakan tadi lah. Dan antara objektif surah ini, ni benda yang paling penting untuk kita faham. Bila mana sesuatu surah tu diturunkan, apa sebenarnya tujuan dia, apa sebenarnya objektifnya. Yang pertama sekali, jangan terlalu berkemahuan untuk seseorang dalam kalangan mereka tu menerima hidayah. Tugasmu hanya menyampaikan kepada semua manusia tanpa mengambil kira kedudukan mereka, sama ada mereka itu seorang yang sempurna, celik, pandangan, ataupun dia tu seorang yang buta. Dan sebenarnya benda ni diturunkan dan diperingatkan kepada Nabi lah. Nabi ni tugasnya hanya menyampaikan sahaja. Dan jangan terlampau berkeinginan, berkemahuan, aku harap sangat dia ni nak beriman kepada Allah SWT. Sebab yang menyampaikan hidayah tu Allah. Memang kita kena ada satu keyakinan dia ni akan beriman, tetapi jangan terlampau berkemahuan sangat. Jangan. Keinginan tu perlu ada, tapi jangan terlampau berkemahuan sangat. Sebab kita tengok Nabi Musa AS yang mana kita dah bincangkan sebelum ini pada surah An-Nazi'at minggu lepas. Kalau tak sempat tengok, boleh tengok live minggu lepas, boleh scroll tengok live minggu lepas. Dan bagaimana dalam surah An-Nazi'at Nabi Musa ini berdakwah kepada Fir'aun. Fir'aun yang zalim tu, Fir'aun yang sangat dahsyat tu, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan yang lebih tinggi pada Allah ni, sezalim-zalim Fir'aun sekalipun, Nabi Musa dia berdakwah
dalam keadaan hati dan jiwanya sangat berkeyakinan yang dia ni akan beriman. Itu yang perlu kita contohi. Bagaimana jiwa dan hati seorang pendakwah ni perlu ada keyakinan yang mad'u dakwah dia. Sasaran dakwah dia ni akan beriman kepada Allah. Jadi insya-Allah lah. Dan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, cubalah kan untuk kita faham bagaimana keadaan dan konteks seorang pendakwah itu, perlu ada keyakinan dia kepada sasaran dakwah dia. InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru bersama kita pada hari ini, Assalamualaikum, saya Zabidi dari Ipoh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Insya Allah. Boleh tolong kongsi-kongsikan live kita pada hari ini kepada sahabat-sahabat insya Allah. Dan sebenarnya, bila mana kita faham tugas seorang pendakwah, Nabi SAW ni hanya menyampaikan, kerana apa? Apa yang kamu sampaikan ni hakikatnya terlalu tinggi dan sangat-sangat mulia. Dan mereka seharusnya datang kepada kamu dan bukannya kamu yang perlu rasa terdesak, desperate untuk mendatangi mereka. Dan macam itulah apa yang nak disampaikan dalam surah ni, bagaimana Nabi ni dia bertemu dengan pembesar-pembesar Quraisy yang terlampau sangat sukar untuk menerima agama ini, dan sebenarnya nak katakan agama ini, konten ini merupakan sesuatu yang sangat tinggi dan juga mulia. Dan seharusnya seorang mad'u ni perlu datanglah untuk bertemu dengan mereka, untuk benar-benar mendapat, kalau mereka ni benar-benar nak Islam, nak agama, datang jumpa Nabi SAW. Macam itulah. Sebab tugasnya hanya menyampaikan saja. Dan surah ini, Syifa Yusra kata surah ini teguran juga buat kita. Betul. Dan kita ni kan sebenarnya bila mana kita cakap pasal dakwah kan, dia bukan tugas Nabi SAW saja. Dia menjadi taklif. Tugas kepada semua umat Nabi SAW. Kan? Kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Dan tertanggung pada diri kita juga satu tanggungjawab untuk kita berdakwah, menyampaikan agama. Kita hanya menyampaikan saja, kita hanya mengajak saja. Yang mengubah dia adalah Allah Subhanahu Taala. Jangan kita terlampau-lampau sangat. Terlampau-lampau macam kita tegur, kita nak dia berubah. Kita ajak, kita nak dia terus ikut. Tidak. Kan? Sedangkan Nabi yang mulia, Nabi yang tiada dosa, Nabi yang diberikan mukjizat, diberikan kemuliaan pun ramai yang menolak. Ramai yang menghina dia, mencaci dia, malah sampai tahap mencederakan fizikal baginda. Itu pun Nabi SAW masih sabar dan juga teruskan menyampaikan dakwah. Sebab dalam kita berdakwah ialah kita bermanusia biasa. Kadang-kadang ada masanya kita boleh sabar. Ada masanya kita ni rasa nak marah je kan. Bila dah banyak kali kita ingatkan, masih buat benda yang sama, masih tidak mahu follow benda yang sepatutnya. Jadi kita kadang-kadang rasa nak marah. Kan? Jadi apa yang kena buat? Bila kita rasa nak marah tapi kena sabar kan. Itulah kan, kita kena sabar. Supaya dengan kesabaran kita ini mampu memberikan kesan pada jiwa dia. Sebab apa? Sebab itulah kadang-kadang kita kan kena faham. Kita nak ubah diri kita pun senang ke susah? Mudah ke payah? Nak ubah diri kita ni, nak jadikan kita ni konsisten dalam kebaikan ni, mudah ke payah? Cuba komen sikit. Nak ubah diri kita ni, nak pastikan kita paling senang macam ni lah. Nak jaga solat awal waktu. Mudah ke payah? Nak baca Al-Quran setiap hari, consistently, mudah ke payah? Nak buat solat sunat duha setiap hari, mudah ke payah? Cuba komen sikit. Kita lah tahu kan diri kita macam mana kan. Mudah ke payah? Kita nak consistently, nak jaga diri kita sendiri pun sebenarnya payah, susah kan. Sebab itulah
kepayahan kita untuk mengubah diri kita sendiri sepatutnya menimbulkan kesabaran kita dalam mendidik dan mengubah orang lain. Sepatutnya lah. So kita rasa diri kita pun payah betul nak berubah. Susah betul nak konsisten istiqamah. Sebab tu sepatutnya perkara itu menimbulkan kesabaran untuk kita mendidik dan mendakwah orang lain. InsyaAllah. Jadi inilah kalau kita tengok macam mana persoalan saya pada awal tadi. Dan surah ini namanya diambil pada perkataan pada ayat pertama dalam surah ini. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Maksudnya apa? Ia memasamkan muka dan berpaling. Ini surah Abasa lah. Kalau Syekh Abdullah Basmi, dia kata dia berpalinglah muka ni. Ini ada pada muka surat 585. Kemudian tuan-tuan, kalau kita tengok pada ayat yang seterusnya, kita tengok tema surah ini. Ini bahagian yang saya rasa sangat penting lah untuk kita sama-sama tengok tema surah ini. Supaya dalam muk-muk raya ni kan kita boleh sama-sama fahamlah apa yang kita baca dalam surah Abasa, apa yang nak disampaikan dan sebagainya. Kalau kita tengok dalam surah Abasa ini, ayat pertama hingga ayat ke-12, tentang situasi Rasulullah SAW menggambarkan baginda SAW bukannya seorang yang mudah berkerut dahinya dan berpaling daripada sahabat. Ini kita boleh tengok tadilah kan bagaimana keadaan Rasulullah SAW bila mana dia sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy, didatangi oleh Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat Nabi yang buta pandangan matanya. Buta. Dan dia meminta persoalan dan meminta Nabi SAW untuk membacakan ayat Al-Quran, untuk bercerita tentang Al-Quran dan sebagainya. Namun ketika itu Nabi terbuat satu wajah yang kurang menyenangkan disebabkan soalan yang banyak, permintaan yang berterusan daripada Abdullah bin Umi Maktum. Sedangkan Nabi ketika itu sedang berdakwah kepada pembesar Quraisy. Jadi di situlah mendapat teguran daripada Allah. Tidak salah pun kau ni, yang lebih baik adalah kau pergilah respon dulu terhadap permintaan Abdullah bin Maktum, walaupun dia ni seorang buta, kekurangan dari sudut fizikal dia berbanding dengan pembesar Quraisy yang ada kedudukan, yang kaya, yang mempunyai potensi besar dalam dakwah dan sebagainya. Tetapi jangan kita memandang sebelah mata orang yang kelainan upaya. Itu yang nak disampaikan dalam ayat 1 hingga 12. Ayat 13 hingga 16 berkenaan dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu diturunkan di mana, Al-Quran itu bagaimana sifatnya dan sebagainya. Apa tujuan diturunkan Al-Quran, ada pada ayat 13 hingga 16. Kita akan tengok sama-sama. Kemudian, daripada ayat 17 hingga ayat 23, mencerita tentang hakikat Quraisy di hadapanmu, wahai Rasulullah. Bagaimana keadaan Quraisy. Nabi SAW ni berdakwah kepada pembesar Quraisy. Dan ketika Nabi berdakwah kepada pembesar Quraisy, Nabi tak tahu pun sebenarnya bila mana dia berdakwah-dakwah kepada pembesar Quraisy ni, dia orang tak beriman pun. Dia orang nak dengar aja pun, dengar saja. Yang hakikatnya dia tak beriman pun. Nabi tak tahu. Itu rahsia Allah. Sebab tugas Nabi hanya menyampaikan sahaja yang beri hidayah tu Allah. Dan akhirnya Allah bagi tahulah. Contohnya dalam ayat 17, Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah hendaknya manusia ingkar tu betapa besar kekufurannya. Dan ketika itulah dikatakan mereka ini kufur pada Allah, dan Allah bagi tahu pada ayat seterusnya bagaimana Allah menciptakan manusia dalam keadaan bermulanya proses kejadian manusia itu daripada air mani. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dan dari air mani diciptakan seorang dilengkapkan keadaannya dengan persediaan untuk bertanggungjawab. Sebelum kita lahir ni sebenarnya kita dah dipertanggungjawabkan, telah memberikan syahadah, ikrar kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita benar-benar beriman, melaksanakan segala yang diperintahkan
oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana kita berada di alam rahim, bila mana kita tahu qalu bala syahidna. Bila mana Allah suruh, adakah benar-benar kita ni akan beriman, kita akan benar-benar taat pada perintah Allah, kita kata kita menyaksikan itu. Dan kita telah berjanji untuk kita melaksanakan tanggungjawab taklifan kita sebagai seorang Muslim setelah mana kita dilahirkan nanti. Dan bagaimana ayat ke-20, kalau kita tengok pada ayat ke-20, dalam surah Al-Abasa ni, thummas sabila yassara. Kemudian jalan baik dan jahat dimudahkan Tuhan yang kepadanya untuk menimbang dan mengambil mana satu yang ia pilih. Nak katakan manusia ni rupanya ada pertimbangan dan ada jalan yang boleh dipilih. Manusia ada keupayaan untuk memilih dia nak buat benda yang baik atau dia nak buat benda yang jahat. Sebab manusia ada nafsu. Dia ada kuasa untuk memilih lah. Sebab tu Allah mudahkan dia untuk buat benda baik. Allah juga membenarkan dia untuk buat benda yang jahat. Pilihan tu di tangan kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, doalah pada Allah SWT. Bila mana Allah menciptakan kita, ada tanggungjawab dalam muka bumi ini. Dan juga bukan tanggungjawab itu semata-mata, tetapi di sebalik tanggungjawab yang terbeban di bahu kita ni, ialah kita perlu mentaat perintah Allah, tinggalkan benda-benda dosa, dan Allah juga memberikan kita pilihan untuk kita buat benda yang baik dan jahat. Dan semestinya pilihan tersebut ada balasannya. Kita buat benda yang baik, kita dapatlah pahala. Buat benda yang jahat, kita dapat dosa. Dan pahala kita yang banyak, mudah-mudahan kita masuk syurga. Dengan dosa yang berlambak, maka kita khawatiri kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi benda ni kena pun tahu jugalah. Boleh tengok juga pada ayat 17 hingga 23. Kemudian ayat 24 hingga ayat 32, bagaimana satu seruan, tengoklah di hadapanmu. Bukan mudah proses yang dilakukan oleh Tuhan untuk kamu mendapatkan sesuap nasi. Apa maksud dia ni? Dalam ayat 23 hingga 24 ni, bagaimana kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala ada menyebut contohnya dalam ayat 24, falyanzuril insanu ila ta'ami. Kalaulah ia tidak memikirkan asal dan kesudahan dirinya, maka hendaklah manusia melihat kepada makanannya. Cerita pasal makanan pula. Tadi cerita pasal proses kejadian manusia daripada nutfah, daripada air mani. Kemudian dikatakan yang kita ni ada pilihan untuk buat sesuatu ketaatan ataupun sebaliknya. Dan kalau itu pun masih lagi kau tak sedar, kau tengoklah apa yang kau makan. Anna sababnal ma'a sabba. Sesungguhnya kami telah mencurahkan hujan dengan curahan yang menakjubkan. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belahkan bumi dengan belahan yang sesuai dengan tumbuhan. Fa'ambatna fiha habba. Lalu kami tumbuhkan pada bumi itu biji-bijian. Bagaimana itu nak cakapkan proses rezeki itu pun diberikan, disusun, diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di bahagian terakhir ayat 33 hingga 42, ia berkenaan dengan kebenaran hari kiamat. Bagaimana bila mana ialah proses kejadian diri manusia itu kita tengok sepatutnya menimbulkan keimanan, keyakinan bahawa kita ini ada penciptanya. Dan kita ni, kehidupan kita, rezeki kita disusun, diatur oleh Allah SWT. Dan kalau itu pun tak mampu untuk kita beriman, benar-benar yakin, maka Allah bagi tahu di situ ada hari kiamat yang bakal kamu tempuhi. Dan kamu beringatlah dan kamu buat persiapanlah untuk menghadapi hari tersebut. Jadi kita kena tengoklah bagaimana suasana hari kiamat. Keadaan begitu real lah. Kalau kita boleh tengok nanti dalam ayat yang di bahagian terakhir lah. Contoh saya bagi contoh bagaimana ini satu peringatan buat orang Quraisy dan juga peringatan untuk kita juga.
Bagaimana kalau kita dalam keadaan diri kita ni, kita lihat keadaan diri kita, sepatutnya kita yakin ada penciptanya. Tengok bagaimana tangan kita, bagaimana kejadian kita, bagaimana kehidupan kita disusun, diatur cantik oleh Allah SWT, maka kita kena yakin di situlah adanya Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Dan kalau kita tak mampu sekalipun, kita tengok bagaimana proses kita mendapat sesuap nasi ni. Bagaimana Allah turunkan hujan, Allah turunkan, jadi Allah tumbuhkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan di bumi dan sebagainya untuk kita nikmatinya, untuk kita makan. Dan itulah nak katakan bab rezeki pun Allah yang susun, Allah yang atur. Nak kita tengok pada Allah nak kita, bila mana kita makan ni, kita yakin di situlah adanya orang Tuhan yang mengatur rezeki kita. Benar-benar kita bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Sebab tu bila mana kita makan, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita makan contoh sambil tengok telefon ataupun kita tidak benar-benar menikmati makanan sesuai sebagaimana orang yang beriman itu menikmati makanan tersebut. Kan? Patutnya kita makan ni, kita bersyukur pada Allah. Mudah-mudahan kita doa supaya makanan kita ni menyebabkan kita ni menjadi orang yang hamba yang taat pada Allah, bukannya hamba yang buat maksiat dan sebagainya. Maka perkara ini sepatutnya kita cuba bina ketika mana kita berada bersama rezeki kita. Contoh terutamanya makanan lah. So yang kita makan, contoh lagi-lagi lah ni musim-musim perayaan kan. Makan macam-macam. Ada lemang, ada rendang, ada ketupat. Macam-macam lah, kuih raya, lagilah kerepek. So bila mana kita makan ni, ataupun kita ziarah ke rumah-rumah orang, makan tu jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa. Sebab apa yang kita makan ni semuanya dari Allah SWT. Dan kita harapkan makanan-makanan yang masuk dalam badan kita ni menjadi tenaga yang akan membuatkan kita lebih taat kepada Allah SWT. Bukannya menyebabkan kita semakin lama semakin tinggalkan perintah-perintah Allah SWT. Jadi itu yang kita dapat sama-sama dalam tema ayat surah Abasa. InsyaAllah kita pergi ke bahagian terakhir lah. Mungkin saya ambil sedikit saja pengajaran surah ini yang boleh kita sama-sama amalkan dalam kehidupan kita. Yang pertama sekali, mungkin boleh tolong tulis di ruang komen siapa yang masih berada bersama dengan saya pada pagi ini. Tema kita ataupun pengajaran pertama yang boleh kita cuba ambil bersama-sama lah dalam surah Abasa ini, berbuat baiklah kepada semua orang tanpa mengira pangkat dan juga kedudukan. Ini kita kena fahamlah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Abasa dimulakan dengan abasa wa tawalla. Ia memasangkan muka dan berpaling dia. Pada ayat pertama kan, anja'ahul a'ma, kerana ia didatangi seorang yang buta. Sebenarnya kilah kita kan, kalau kita sendirilah realitinya, bila kita bercakap dengan mungkin ketua kampung ataupun kalau di office kita cakap dengan bos kita, mungkin dengan orang yang pangkat level dia lebih tinggi daripada kita. Kalau kita mungkin dalam usrah ke dan sebagainya, kalau kita cakap bersama adik-beradik usrah tu biasa-biasa je. Tapi bila kita cakap dengan nakib kita, dengan mas'ul kita, orang yang lebih tinggi daripada kita, kita akan cakap, wow, kalau orang tu belajar mungkin diploma, kita degree, kita akan cakap dia macam nak tak nak je kan. Tapi kalau dia tu pangkatnya doktor, profesor, kita akan cakap dengan penuh sopan santun, bersungguh-sungguh. Kadang-kadang ada orang yang contohlah kan, kalau kita perasan, ada orang kita post gambar raya dekat Facebook. Kita gambar raya kita kan, OOTD, OOT dia kan. Kita buatlah ucapan selamat raya, mazhar batin. Ada orang komen, ramai orang komen. Bagaimana respon kita terhadap setiap komen tu? Kadang-kadang berbeza setiap orang. Kita tengok, ni
orang yang mungkin kita tak berapa nak kenal, kita pun respon nak tak nak saja. Bila tengok, oh ini kita punya mungkin dia ni ustaz kita ataupun guru kita di sekolah, kita pun komen bersungguh-sungguh. Dia 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 macam ada perbezaan dari sudut kedudukan. Respon kita tu berbeza mengikut kedudukan. Dan agama tak mengajar macam tu. Agama ajar kita buat baik tu sama je walaupun pada siapa pun. Jangan kita tengok dia ni ada kedudukan, ada duit, ada pangkat. Jadi kita ni layan dia lebih. Hormat dia lebih. Bahasa kita pun jadi bahasa yang terus lemah lembut berbanding dengan orang yang biasa-biasa dan sebagainya. Dia layanan kita kepada manusia itu kadang-kadang berbeza mengikut taraf dan kedudukannya. Dan dalam agama tak mengajar macam tu. Dan walaupun dalam surah Al-Abasa ni, walaupun seorang tu seorang yang buta, walaupun kita nampak dia tidak sempurna seperti mana kita, tapi dalam agama kita diajar juga untuk berbuat baik kepada mereka. Contoh kita makan di kedai makan, datang orang yang susah, mungkin dia tu kelainan upaya minta sedekah dan sebagainya, kita bantulah. Walaupun memang kita tak akan dapat apa-apa pulangan daripada dia dan kita pun tak ada kepentingan apa-apa pun. Kita bagi kat dia, dia tak boleh nak bantu kita dalam apa jua sekalipun, kita bantulah. Kita buat baiklah. Contoh baru-baru ni. Contohlah kita kan, kita nak pergi masjid ni, nak pergi masjid sembahyang Jumaat. Contoh ni contoh sembahyang Jumaat, naik kereta. Tiba-tiba kita terlanggar seorang berbasikal. Mungkin orang tu orang yang luar negara daripada Pakistan ke Bangladesh ke, yang dia ni naik basikal melawan arus sehingga kan kita terlanggar dia. Sedangkan yelah kita tahulah kan, mungkin dia tu memang dalam perjalanan nak pergi masjid, kita pun nak pergi masjid. Kita naik kereta, dia naik basikal. Dan dia pun bukannya orang yang senang. Jadi tak salah untuk kita memaafkan dia. Kita yang ada kelebihan dari sudut kewangan ni, walaupun keadaan mungkin kereta kita kemek sikit, calar sikit, kita maafkan. Kita buat baik. Kita tanya dia ni okey ke tidak. Kalau lebih baik kita lagilah bayar kepada dia. Sebab kita tahu niat dia mungkin tak tahu ataupun terlupa, terleka dan sebagainya. Jadi di situ kita kena pandangan manusia ini semua samalah. Jangan kita memilih-milih. Dan kita tak tahu. Mungkin orang yang daripada luar negara atau contohlah kan, saya tak cakap yang di luar negara tu itu level dia rendah. Mungkin orang-orang yang daripada Pakistan, Bangladesh, Indonesia, mereka ni lebih mulia daripada kita di sisi Allah. Orang yang kekurangan upaya ini mungkin kedudukannya lebih tinggi berbanding kita di sisi Allah. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak add satu kisah ni lah. Masa saya belajar dulu, masa saya belajar di diploma, saya ada seorang sahabat ni, dia buta. Dia buta. Dia memang mata tak nampak lah. Dan dia ni, subhanallah, Masya Allah, walaupun dia buta, dia hafal 30 juzuk Al-Quran. Dan walaupun dia buta, di tempat saya belajar tu dia buta, tapi dia sangat istiqamah menjaga solat berjemaah di masjid. Bukannya di bilik, di masjid. Bilik ni, kita ada bilik kita duduk dorm kan, bilik penginapan kita. Masjid tu jauh lah sikit. Mungkin kalau berjalan kaki tu dalam 5 minit, 10 minit macam tu lah berjalan kaki. 5 minit lah saya rasa, 5 minit. 5 minit perjalanan dia. Kita yang cukup macam indera kaki tangan ni, mata kita boleh melihat, pun berat nak pergi masjid. Tapi dia istiqamah menunaikan solat berjemaah di masjid, terutamanya solat subuh. Masya Allah. Solat subuh ni, kawan saya ni, sahabat saya ni, matanya buta, hafal 30 juz Al-Quran, dia akan siap dengan berpakaian solat, bawa Al-Quran,
pergi ke masjid. Al-Quran ni Al-Quran Braille lah, bawa Braille. Tahu Braille kan? Orang buta tu, dia ada Al-Quran Braille dia untuk dia mengaji, dan dia akan sampai di masjid sebelum subuh. Maksudnya dia akan datang sebelum muazzin azan subuh di masjid. Masya Allah. Cuba bayangkan ni orang yang matanya tak boleh melihat, tetapi dia sangat istiqamah menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, dan sangat istiqamah menunaikan solat berjemaah di masjid. Bayangkan dia mata buta, dia pegang tongkat, dia berjalan, tak tok kan, kadang ketuk apa jalan tu kan. Kita dengar lah bila dia ketuk-ketuk, oh kita dah tahu dah ni. Dia ni on the way ke masjid untuk solat subuh, sebelum subuh. Lepas subuh dia buka Al-Quran, dia baca Braille dia. Kita yang ada mata ni boleh tengok pun payah nak baca Quran. Tapi di situlah perbezaan kemuliaan, keimanan antara mereka dan juga kita. Dan kita sepatutnya mengambil peluang. Kita ada panca indera yang mungkin lebih sempurna, tetapi belum tentu keimanan, kekuatan kita ni di sisi Allah, kedudukan kita di sisi Allah sama. Beza. Jadi di situlah kita tengok dan bagaimana Allah bagi tahu pada ayat ketiga, ayat keempat surah ini, kita boleh bacalah sendiri sehinggalah kalau kita tengok pada ayat yang kelima, amma man istaghna. Adapun orang yang merasakan keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi kepada ajaran Al-Quran. Fa anta lahu tasadda, maka engkau bersungguh-sungguh melayaninya. Rupanya Allah nak bagi tahu Nabi SAW ketika berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy ni, nak bagi tahu yang pembesar Quraisy ni dah tak nak pun dengar. Dia tak beriman pun, tak berhajat pun dengan Al-Quran yang kau sampaikan ni. Tak ada. Tapi kau ni layan ni sungguh-sungguh. Fa anta lahu tasadda. Sedangkan ada orang yang benar-benar nak Al-Quran ni, kau layan dia macam nak tak nak je lah. Macam tu. Wa ma alaika alla yazakka, padahal engkau tidak bersalah kalau ia tidak mahu membersihkan dirinya dengan keingkaran. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun orang yang segera datang kepada kamu, ni ayat ke-8 ya. Wa huwa yakhsha, dengan perasaan takutnya melanggar perintah Allah, fa anta anhu talaha, maka engkau berlengah-lengah melayaninya. Rupanya ialah bila Nabi SAW ni, dia nak bersungguh-sungguh berdakwah kepada pembesar Quraisy ni. Tetapi pembesar Quraisy ni tak nak dengar sangat pun. Al-Quran yang Nabi baca ni. Tetapi bagaimana datangnya seorang yang buta, dan Allah rakamkan Abdullah bin Ummi Maktum ni, dia ni diberikan hati dan jiwa yang benar-benar takut pada Allah. Dirakamkan dalam Quran, wa huwa yakhsha, dengan perasaan takutnya melanggar perintah-perintah Allah, fa anta anhu talaha, maka engkau berlengah-lengah melayani. Maksudnya dia kata, nanti kejap aku nak cakap dengan ni pembesar Quraisy ni. Kejap macam tu je. Tapi di situlah bagaimana nak katakan, kita pun tak tahu. Kalau orang minta kita nasihat, kita buat bersungguh-sungguh lah. Walaupun siapa pun dia, walaupun harta dia tak banyak, kedudukannya tak tinggi, dia ni bukannya orang-orang yang ada kepentingan kepada kita, kita pun tak ada kepentingan apa-apa untuk dia, kita layan dia sebaik. Tuan Muhammad Zabidin Nordin kata, berbuat baik kepada semua orang tanpa mengira pangkat dan kedudukan mereka. Betul. Kita kena layan semua orang. Layan. Ni kerana balik kampung kan, layanlah cucu-cucu, anak-anak buah kan, layan. Kita ada kepentingan pun, tak dapat duit raya pun kan. Tapi kita layan sebaiknya lah. Kita berlatih insya-Allah. Itu yang pertama lah. Ini sinopsis bagaimana kita nak tengok. Jangan saya besarkan sikit. Telah Abdullah bin Maktum, seorang yang buta. Nabi Muhammad sedang mendakwah kepada Musa Quraisy, iaitu antaranya yang Nabi dakwah ni, Abu Jahal, Uthbah bin Rabi'ah, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Syaibah dan ramai lagi pembesar Quraisy. Dan Abdullah bin Maktum ni,
yang sudah beriman dia bertanya banyak soalan kepada Nabi pada masa itu. Dan beliau ni macam mana yang kita tengok tadi, wa huwa yakhsha, sangat takut kepada Allah, datang benar-benar mengharapkan Nabi ni menyampaikan Al-Quran kepada dia. Tapi sebenarnya beliau tersalah masa dan ketika untuk bertanya soalan kepada Nabi. Situlah yang berlaku. Dan akhirnya Nabi ditegur oleh Allah untuk buat perkara yang lebih betul. Sebenarnya yang tersalah ni Abdullah bin Maktum. Tapi Allah cakap, betul kau buat benda yang betul. Teruskan berdakwah sebab potensi dakwah mereka ni lebih besar dan sebagainya kalau mereka beriman. Tetapi lebih baik kamu layan dia juga, iaitu Abdullah bin Maktum ni, untuk menjawab soalan-soalan dia lah. InsyaAllah. Yang pertama. Pengajaran yang kedua, ni mungkin ringkas je lah. Pengajaran kedua, Al-Quran sebagai peringatan buat kita. Ni boleh tulis dalam komen pengajaran kedua ni. Al-Quran sebagai peringatan buat kita. Di mana kalau dalam ayat ni, kalau kita tengok pada ayat yang ke-11 dalam surah Abasa, Allah Subhanahu Wa Taala firman, kalla innaha tazkirah. Janganlah melakukan lagi apa yang sedemikian itu. Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan yang mencukupi. Faman syaa'a dzakarah. Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah ia mengambil peringatan daripadanya. Katakan Al-Quran ni dalam surah An-Nazi'at, dalam surah An-Naba juga telah kita mentionkan bahawa memang Al-Quran ni sepatutnya dia berfungsi menjadi peringatan kepada kita. Macam mana Al-Quran ni boleh kita jadikan dia sebagai peringatan? Caranya adalah kita kena baca Al-Quran. Ni kalau Quran kita tak baca, Quran kita tak tengok terjemahan dia, tak tadabbur dan sebagainya, maka di situ walaupun kita buka Al-Quran dan Quran tu tak mampu berfungsi menjadi peringatan dan pengajaran kepada kita. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, kita ada Al-Quran. Saya yakin dan percaya kita semua ada Al-Quran di rumah. Kan? Setiap kita ada Al-Quran. Dan tinggal kita ni buka Al-Quran, baca Al-Quran, teliti terjemahan dan tadabbur Al-Quran yang kita baca supaya Al-Quran tu berkesan, memberi peringatan dan pengajaran buat kita. InsyaAllah. Dan saya rasa itu saja kesimpulannya lah untuk hari ini. Yang pertama, kita berbuat baik kepada semua orang tanpa mengira pangkat dan kedudukan. Dan yang kedua, pastikan Al-Quran yang ada pada kita ni mampu menjadi peringatan dan pengajaran buat kita semua. Dengan cara macam mana? Kita bacalah Al-Quran, teliti Al-Quran, mendalami Al-Quran. Bacalah, belilah buku-buku tambahan tentang Al-Quran supaya kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Mampu menjadi motivasi dan semangat untuk kita banyakkan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini mampu memberikan sedikit motivasi untuk kita lebih mendalami Al-Quran, insya-Allah. Wallahu alam, saya rasa itu saja. Insya-Allah kita tamatkan di sini. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang tu atas kelemahan saya sendiri. Jangan lupa yang ada ni, kongsikan live kita kepada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan kita dan mereka semua juga mendapat manfaat. Dan insya-Allah pada minggu hadapan kita akan membincangkan surah yang ke-81, iaitu surah At-Takwir. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nak tahu apa yang kita akan bincangkan dalam surah At-Takwir, ni sebenarnya seronok ni At-Takwir ni. At-Takwir ni antara surah yang kita boleh baca tentang apa? Nak tahu tentang apa saya nak sebut dah ni. Tapi kalau betul-betul anda nak tahu, pastikan anda semua bersama dengan saya pada minggu hadapan jam 8 pagi. 8 pagi tu boleh ready lah, insya-Allah. Saya harap tak ada masalah teknikal yang menyebabkan mungkin terlewat sedikit untuk kita live dan sebagainya. Tapi 8 pagi tu dah ready lah, tunggu insya-Allah. Mudah-mudahan kita jumpa pada minggu hadapan untuk kita bincangkan tentang surah At-Takwir. Allah alam. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.